Tapi kami juga nak bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan masih lagi di Yan Kedah ini untuk sama-sama kita bincangkan untuk kita analisis pada peringkat awal. Kami mahu melihat ataupun membawakan perkembangan terkini daripada Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esro Awani Kedah yang telah pun bersedia di talian. Abdul Hadi, mungkin Abdul Hadi boleh ceritakan sebenarnya apakah perkembangan berkaitan dengan banjir yang di Kedah itu, adakah operasi mencari dan juga menyelamat dua lagi mangsa yang dikatakan masih lagi hilang itu akan diteruskan pada hari ini, dan kalau diteruskan bermula pada pukul berapa ramai anggota dan juga agensi yang akan terlibat dalam perkara tersebut. Dan mungkin Hadi juga boleh kemaskini berkaitan dengan apakah bagaimana untuk memastikan operasi pembersihan, pengurusan pembersihan dan sebagainya di rumah kawasan jalan raya yang terjejas itu dijalankan pada hari ini. Okey, terima kasih Fizi di studio dan seperti dimaklumkan Fizi setakat semalam Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Abdul Wahab Mat Yassin mengesahkan bahawa sebenarnya dalam kejadian ini 7 individu yang disahkan hilang, 4 ditemui maut, manakala 2 lagi masih hilang dan seorang ditemui dalam keadaan cedera. Dan jelas beliau semalam individu yang hilang itu dikenali sebagai Ridwan yang hilang di kawasan Siti Hayut, manakala seorang lagi dikenali sebagai Kusyuib yang hilang di kawasan Salak Denai ataupun di kawasan Batu Hampa. Dan jelas beliau semalam penemuan paling terbaru adalah seorang mangsa yang bernama Muhammad Faisal Muhammad Zohir berumur 28 tahun ditemui kira-kira jam 3 petang di Kedah Sungai Udang Yan selepas pihak bomba memperluaskan kawasan pencarian mangsa-mangsa yang dilaporkan hilang. Dan setakat semalam operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan sekitar jam 1 pagi dan pagi ini dimulakan semula sekitar jam 7 pagi tadi. Dan bagi pihak bomba, operasi mencari dan menyelamat ini diperkuatkan dengan kekuatan 71 pegawai dan anggota yang dibahagikan kepada 2 sektor pencarian, iaitu satu kepada dalam mencari di kawasan Titi Hayun, kawasan peranginan Titi Hayun, satu lagi mencari di kawasan Salak Denai ataupun kawasan peranginan Batu Hampa. Dan sudah pastinya penglibatan beberapa agensi lain seperti pihak polis, rela dan Angkatan Pertahanan Awam dalam memastikan proses pencarian ini digerakkan dengan lebih maksimum. Terutama pihak bomba semalam turut menyatakan bahawa menambah 2 lagi unit anjing pengesan iaitu unit K9 selain menggerakkan unit drone bagi memantau pencarian mangsa-mangsa yang hilang dari kawasan udara. Dan sini bercakap mengenai semalam juga hujan sebenarnya turun sekitar jam 10 sehingga jam 12.30 malam, dan sepanjang perjalanan saya pulang daripada membuat liputan di kawasan itu semalam, saya melihat penduduk-penduduk berada di luar kawasan rumah dan ada juga penduduk yang berada di kawasan-kawasan saliran sungai, menunjukkan wajah-wajah kerisauan mungkin akan berlaku sekali lagi kejadian kepala air ini. Dan sudah pastinya saya ada menghubungi Ketua Polis Daerah Yan, Tuan Syahnas. Beliau memaklumkan bahawa pihak polis sebenarnya akan melaksanakan operasi pemantauan dari semasa ke semasa, membabitkan anggota dan pegawainya di kawasan-kawasan yang berlaku kejadian kepala air dan juga kawasan yang berpotensi berlaku kejadian kepala air dalam memastikan keselamatan penduduk berada pada tahap maksimum. Selain kebajikan mereka dalam memerlukan bantuan dan sebagainya dijaga dengan sebaiknya. Dan beliau turut mengingatkan penduduk-penduduk seperti semalam beliau maklumkan kepada saya bahawa terdapat ramai penduduk yang berkunjung ke lokasi kejadian di sebuah chalet, iaitu di sebuah pusat peranginan dikenali sebagai Alang Kenari, di mana di situ terdapat banyak pokok yang tumbang di situ dan sebagainya, dan datang situ untuk mengambil gambar dan membuat live dan sebagainya di situ. Dan pihak polis menggesa agar perbuatan itu tidak berlaku dalam masa akan datang, memandangkan SOP bagi terutama di negeri-negeri yang berada PPM fasa 1 tidak boleh berkumpul secara beramai-ramai di satu tempat. Dan pihak polis malam membuat penyuraian dengan bantuan Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Penerangan dalam memastikan tidak lagi penduduk-penduduk berkumpul di lokasi-lokasi yang
mana disifatkan agak berbahaya untuk berkumpul di situ selain dalam mematuhi SOP ketika tempoh PPN fasa 1 ini sendiri, Azizi. Dan Hadi, mungkin Hadi boleh nyatakan pada awal hari ini apakah di mana sebenarnya tumpuan lokasi kejadian Hadi akan pergi? Okey, hari ini jam 10 pagi tadi 10 pagi nanti kami dimaklumkan bahawa Menteri Besar Kedah akan melakukan tinjauan dan program bantuan kepada masa-masa yang terlibat di Jambatan Tupah yang mana jambatan tersebut mengalami kerosakan, dan Menteri Besar Kedah akan ke situ dalam memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang terjejas. Semenangkan kita lihat di kawasan Gunung Jerai ini merangkumi 2 daerah, satu daerah Yan dan satu daerah Kuala Muda, dan jika 2 hari sebelum ini kami banyak membuat liputan di sekitar kaki Gunung Jerai yang berada di kawasan daerah Yan itu sendiri, di kawasan Sri Perigi, di kawasan Siti Hayun dan juga di kawasan Batu Hampar. Tapi untuk hari ini, liputan kami banyak berfokus kepada kawasan-kawasan yang terjejas di daerah Kuala Muda itu sendiri, terutama di Merbuk, Tupah dan beberapa kawasan lain yang berada di kaki Gunung Jerai tapi berada di daerah Kuala Muda. Dan sudah pastinya hari ini juga kami akan mendapatkan keluarga mangsa yang meninggal dunia semalam, akan menemu bual beberapa keluarga mangsa yang meninggal dunia semalam, kenal reaksi mereka dan sebagainya, selain akan mendapatkan pihak-pihak berkuasa terutama dalam operasi penyelamatan dan operasi mencari dan menyelamat ini sebenarnya. Dan Hadi, sudah pasti ramai juga tertanya ketika ini kes COVID-19 juga sedang menular bukan saja di seluruh negara, dan bagaimana sebenarnya proses tersebut? Adakah ini sedikit sebanyak menjejaskan, orang kata sekiranya ada berlaku pemindahan mangsa dan sebagainya, bagaimana operasi tersebut akan berjalan untuk memindahkan individu-individu ataupun penduduk-penduduk yang terkesan di kawasan banjir? Adakah proses tersebut telah pun dirancang oleh pihak berkuasa sekiranya memerlukan penduduk dipindahkan ke kawasan lebih selamat? Okey, sebenarnya Fizi, dari hari Rabu lepas ini saya sudah memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Kedah dan juga JKN Kedah telah memastikan bahawa di pusat pemindahan banjir itu sendiri terdapat 3 kategori, iaitu kategori pertama adalah bagi kategori yang positif COVID-19, kategori kedua adalah bagi kategori yang sedang menjalani tempoh kuarantin, dan kategori ketiga adalah kategori bagi individu biasa yang bebas daripada COVID-19 dan juga bebas daripada tempoh kuarantin. Dan setakat semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah telah mengenal pasti 33 mangsa COVID, 33 pesakit COVID yang merupakan mangsa banjir di Yan, dan kesemua mereka dipindahkan di beberapa lokasi, antaranya ialah yang disediakan, yang disediakan selain daripada pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 iaitu di daerah Kuala Muda, selain di Hospital Sultan Abdul Halim. Itu yang dinyatakan kepada saya, dan pusat pemindahan sementara semalam berdasarkan tinjauan yang saya buat sekitar jam 10 pagi hingga 6 petang semalam, penduduk biasa yang ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, pusat pemindahan di situ, telah mula pulang ke rumah masing-masing bagi membersihkan rumah. Manakala semalam dari tengah hari hingga ke petang, keadaan cuaca agak baik di situ, dan sudah pastinya kesempatan itu diambil penduduk, dan jelas Exco Kebajikan Keluarga Wanita dan Masyarakat Walbi Halimatul Sa'diah Saad, mereka akan diterima semula sekiranya mereka memerlukan tempat dan sebagainya untuk mendiami sekiranya kediaman mereka itu terjejas dan sebagainya. Dan beliau menjelaskan bahawa kerajaan negeri sentiasa memberi fokus selama dalam sektor kebajikan dan juga keperluan individu yang terlibat dalam kejadian banjir kali ini.